Alhamdulillah, kita rafa'kan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak ada kitab lagi boleh dapatkan kitab di tengah ni. Di tengah ni masih ada bagi sikit lagi kitab, boleh dapatkan di tengah ni. Dan kalau nak menyumbang, boleh menyumbang di tabung yang disediakan banyak. Ada Darul Saadah, ada Darul Hadis, banyak tabung. Jadi pakar-pakar pun semua sikit. Sumbangan tersebut mudah-mudahan bermanfaat kepada orang lain. Baik, hari ini insyaAllah kita sambung balik kajian kitab kita, kitab kecil kita, kitab Ringkasan Tanda-Tanda Kiamat. Yang mana kitab ini menghimpunkan 40 hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang suasana ataupun fenomena yang akan berlaku bila hampirnya kita dengan kiamat. Maksudnya sebelum berlaku kiamat, kita akan tengok apa yang disebut oleh baginda SAW ni akan berlaku. Dan kita mengaji tajuk ni, kita nak tengok tanda ni dah keluar atau belum, itu sahaja. No? Dan setakat ni kita dah mengaji sampai muka surat yang ke-16, tajuk yang ke-16. Setakat ni saya rasa semua raikan. Dan semua poin kita dah raih. Hari ini kita nak sambung tajuk yang ke-17. Kita tengok sama-sama suasana ni dah berlaku ataupun belum. Tapi bahasa kampung kita ni semua dah berlaku dah pun sebenarnya. Antara tanda kiamat juga kita boleh tengok akan berlaku perebutan kuasa politik. Rupanya perebut kuasa politik ini juga satu di antara tanda akhir zaman. Dan saya rasa ayah ibu sekalian dah perhati suasana ni dah berlaku dalam dunia. Dalam dunia hari ni boleh kata semua negara masing-masing duk berebut nak pegang tampuk pemerintahan. Kau ni tindah, kau ni lanyak, kau ni ambil kuasa pada kau ni tangkap masuk penjara. Boleh kata suasana ni dah berlaku dalam dunia, termasuk juga dalam negara kita. Sama rupanya suasana hadut berlaku ni tanda nak kiamat. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satahrusuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamatun yawmal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu atau kama qala. Hadis rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tu kalau boleh buat catatan di situ, tulis situ orang Islam. Antara tanda akhir zaman, orang Islam yang diketahui umum, semua orang tahu kata orang Islam ni tak gila dengan jawatan. Orang Islam dulu ni kalau jawatan pakat tolak belaka. Kita dah dengar cerita Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman. Orang-orang dulu bila nak lantik pegang jawatan, semua pakai tak mau. Semua tak nak pegang jawatan. Secara ringkaslah, ayah pernah dengar nama Saidina Osman. Sebelum Saidina Osman naik jadi khalifah nombor 3, rupanya ada sahabat lain dicalonkan sebagai khalifah nombor 3 sebelum naik Saidina Osman. Siapa dia sahabat tu Ustaz? Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang kaya tu. Rupanya nama beliau calon dulu, nama dia dulu baru nama Saidina Osman. Bila orang calon nama dia, bila sahabat buh nama dia, dia kata kepada sahabat satu ayat tu sampai lah saya hafal. Walaupun ayat tu taklah tepat seperti mana yang beliau sebut, tapi makna dia macam itulah. Dia kata, daripada kamu serah jawatan khalifah ni pada aku, daripada lantik aku jadi khalifah, lebih baik kamu semua ambil pisau, kamu letak pisau ni di leher aku, dan kamu semua tekan pisau ni supaya tembus sebelah sini. Daripada serah kat aku jawatan ni, lebih baik kamu semua ambil pisau satu, tak pisau ni kat sini, lepas tu apa ramai-ramai tekan pisau ni biar tembus ulang ni. Bahasa kampung kita apa Ustaz? Daripada aku pegang jawatan ni, biar hampa tikam mati aku mati tak apa. Tapi nak bagi jawatan ni tak mau. Orang dulu tak mau. Jawatan tu tak mau. Tapi rupanya bila mai satu zaman, lepas zaman Khulafa' Rashidin, mai zaman belakang-belakang lepas tu, orang semua pakat gila nak pegang jawatan. Rupanya lagi dekat dengan kiamat, lagi gila orang dengan jawatan ni. Lepas tu kita akhir zaman kena beringat. No? Habis tu Ustaz, kita tak boleh gila jawatan. Tak, kita kena faham, ada orang gila jawatan untuk diri sendiri. Hak ni, hak masuklah hadis ni. Hak duk kata gila rebut jawatan ni, hak rebut jawatan untuk diri sendiri. Yang ni tak boleh. Tapi kalau rebut jawatan untuk tegakkan Islam, rebut jawatan nak tegakkan ajaran Islam, yang tu dituntut, yang tu kena. Yang tu memang kena. Tapi kalau rebut apa nak bagi kaya sendiri, rebut nak dapat projek, rebut pasal apa rebut? Pasal ada kuasa senang Ustaz, nak suruh orang senang. Jenis rebut kuasa politik untuk tujuan macam tu tak boleh. Dia masuk sebagai tanda akhir zaman. Boleh dapat tu no?
kan? Tu kena faham tu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu, yakni orang Islam, akan berusaha mendapatkan jawatan, yakni kedudukan politik. Orang Islam akan gila nak pegang jawatan politik. Dan jawatan ini akan membuatkan kamu menyesal di hari kiamat. Padahal jawatan ni buat hari kiamat, orang yang pegang jawatan memang teruk kerana soalannya banyak. Memang banyak soalan. Akhir zaman memang soalan banyak. Siapa pegang jawatan, soalan dia cukup berlambak. Maka nikmatlah orang yang menyusu. Maksud dia apa? Ketika memegang jawatan. Orang yang pegang jawatan masa atas dunia memang nampak nikmat. Nikmat suruh semua dapat. Kan? Semua subsidi. Ya, elektrik, rumah, kereta, bagi apa? Semua sekali lah. Semua dapat kelebihan belaka Ustaz. Dia panggil apa? Kayangan ke apa panggil lah. Semua dapat. Rupanya orang yang waktu akhir zaman, manusia rebut nak pegang kuasa politik. Pasal dapat kuasa politik, dia dapat semua kesenangan. Tapi Nabi pesan lah, atas dunia senang. Dan buruklah orang yang memutuskan susu, yakni ketika tidak memegang jawatan ataupun ketika dia mati. Tapi bila dia tak pegang jawatan, dia akan susah. Waktu dia mati, lagi susah. Itu satu peringatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang nak gila rebut jawatan politik untuk kepentingan diri sendiri. Tapi tanda akhir zaman, orang akan merebut jawatan politik. Ada tak ada? Ada. Rate nombor 17. Nombor 18. Yang ni tak payah baca panjang ni. Berleluasanya riba. Daripada An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala baina yaday as-sa'ah yadhharu riba. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah berleluasanya riba dalam masyarakat. Yang ni saya rasa tak payah bincang panjang, ayah borek terus ya. Yang ni kita tak payah bincang lah. Kalau kita nak bincang secara detail, ayah boleh tengok ceramah yang apa, Syekh Imran Husin kah? Syekh Imran Husin ada bahas berkaitan dengan monetary system, maksudnya sistem mata wang dalam dunia ni. Memang terang-terang kita sangkut dengan riba. Tak payah bincang panjang. Tak payah bincang panjang. Memang sangkut banyak kita dengan riba. Tapi nak buat je lah, sistem tu dunia pakai sekarang. Bukan kata kita pakai, dunia pakai sistem tu lah ni. Jadi kan Nabi kata kalau akhir zaman semua orang terlibat dengan riba. Kalau tak terlibat dengan riba pun dia akan kena debu dia, rubari, debu dia mesti kena. Dan sekarang lah zaman dia, semua pakat terlibat belaka. Tak upaya. Sebab itu kita kalau boleh sebagai orang Islam, setakat mana kita boleh minimalkan penglibatan kita dengan riba, minimalkanlah. Contoh paling simple, kita buat pinjaman, carilah yang Islamik. Walaupun kadang-kadang bayaran kaunter Islamik yang belum cara Islamik ni lebih kadang tinggi sikit ke apakah, tak apalah, pejam mata sudah bayar daripada terlibat dengan riba. Ayah buat apa road tax kan, road tax kan, kita road tax tu satu hal, lepas tu kan ada dia pergi insurans. Dia sebenarnya beza lah, insurans satu benda, takaful satu benda, dia dua benda beza tu, dia bukan sama. Orang kita ni duk pukul semua insurans. Dah, dia ada yang konvensional. Takaf insurans dia konvensional. Tapi kalau Islamik dia bagi takaful. Jadi dua ni sistem ni beza. Jadi kalau kita nak buat rotek, cari yang takaful punya. Jangan duk ambil hak insurans tu. Memanglah sebutan masyarakat kita ni insurans lah semua. Semua buat apa? Ni nak buat rotek kena renew insurans lu, insurans kena bayar lu. Bahasa tu bahasa semua insurans. Tapi cari hak Islamik punya. Nama dia takaful. Pasal apa? Hak insurans konvensional ni memang terang-terang ada kaitan dengan benda tak betul. Jangan. Nak jaga, banyak benda kena jaga. Tambah zaman lah ni, pinjaman macam-macam lah ni. Cuma nak sebut, kita tak boleh lari pada riba. Ayah buat catatan sikit, boleh buat catat sikit kat tepi buku tu. Antara maksiat yang semua, macam mana tak nak tulis macam mana? Saya nak sebut macam ni noh. Rupanya dalam agama kita ni ada beberapa maksiat, siapa ada kaitan dengan maksiat tu semua dosa semacam. Dalam agama kita ni ada banyak lah, tapi yang saya tahu sikit ya. Ada beberapa maksiat, siapa terlibat dengan maksiat tu semua dosa semacam. Satu, arak. Kan kita duk mengaji arak kan. Siapa minum arak dosa. Habis tu tak minum Ustaz, dia tak minum, dia tolong bawa, sama dosa. Dia tolong bawa lori arak ya, semacam.
Dia tolong iklan arak ya, sama. Dia tak suruh minum arak, dia suruh arak tu pergi hantar kat siapa-siapa, sama kan. Kan kita mengaji kan, dosa semua semacam tu. Lagi Ustaz, yang dosa semacam lagi Ustaz, rasuah. Yang bagi rasuah, yang terima rasuah, yang rais ni kita panggil postman karat tu, hak tengah-tengah tu. Dia sekupang tak ambil. Bos dia kata, "Mat, hang ambil duit ni 100,000 ni, hampir bagi kat pegawai tu. Bagi kat dia, suruh dia lulus projek kita tu. Cepat sikit." Mak tu pun ambil beg tu, bawa pre. Bawa cek pre. Naik motor pun pergi hantar kat pegawai tu. "Ni, bos aku bagi ni." Dia kata, "Lulus projek cepat sikit." Kawan ni gagah agak, yang bagi rasuah ni dapat projek. Kawan hak pegawai ni gagah juga, dapat duit 100,000, tapi haram lah, tapi dapat agak. Ni hak pre motor kan dapat apa pun, pre pergi hantar, rupanya dosa sama. Masih dia terlibat sekali, kan dapat apa pun, projek dia tak dapat, duit tak dapat, tapi dosa dapat. No. Termasuk juga yang semua terlibat semacam ya, riba. Lepas tu kalau boleh yang mengaji ni ejah-ejah tengoklah, elok lah. Suasana ni jadi akhir zaman, kita mengaji ni pakat-pakat jagalah. No, rai'an mula 18. Kalau boleh tiang panjang lagi, hak lain tak habis. Baik, nombor 19. Tanda akhir zaman, muzik berleluasa. Tengok tajuk tu rasa-rasa ada gila. Ada kan? Rek dulu. Kalau ada, rek dulu. Sekali pun kita baca. Baik, tengok hadis saya minta izin baca semua bahasa Melayu, boleh tak? Boleh no? Kita cepat sikit nah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman, akan mari di akhir zaman gempa bumi, tanah runtuh dan perubahan manusia. Dikatakan, bilakah berlakunya perkara ini ya Rasulullah? Baginda bersabda, apabila berleluasa muzik dan nyanyian. Di antara tanda akhir zaman akan berlaku banyak gempa bumi. Ayah buat catatan sikit, tulis kat bawah tu, tulis situ, gempa bumi maksud dia dari bawah, maksud dia azab dari bawah bumi. Azab dari bawah bumi ni dipanggil gempa bumi. Kan gempa bumi di bawah lah. Okey. Lepas tu bawah dia tulis pula tanah runtuh. Tulis kat tepi tu dari atas. Sebab hak runtuh-runtuh semua daripada atas. Rupanya akhir zaman akan mai bala banyak. Apa dia Ustaz? Nombor satu, gempa bumi. Daripada bawah duk gegak banyak. Daripada atas ni tanah runtuh lah, bangunan tinggi runtuh lah. Hak atas-atas ni runtuh. Dua. Yang ketiga ditulis situ perubahan kan. Perubahan. Tulis nombor 3 tu perubahan. Tulis perubahan. Ayah cetik kat tepi tu rupa dan sikap. Rupanya akhir zaman manusia ni akan banyak berubah. Rubah apa Ustaz? Ada ketika rubah muka, rupa tu Tuhan ubah. Ada ketika Tuhan ubah perangai. Perangai tu diubah. Jadi perangai apa Ustaz? Maksud Nabi SAW ni, Nabi sebut akhir zaman akan berlaku gempa bumi, kami faham. Tanah runtuh, kami faham. Perubahan manusia ni maksud dia manusia berubah. Berubah ni berubah apa? Berubah rupa satu, berubah sikap satu. Jadi apa Ustaz? Cetik kat tepi tu, ni hadis lain saya cantum-cantum ni. Kera dan babi. Kera dan babi. Nabi sebut apa, qiradata wal khanazir. Maksud dia kera, babi. Maknanya akhir zaman ada manusia yang Allah Taala tukar wajah dia jadi wajah seumpama wajah kera. Ada manusia Tuhan ubah wajah dia jadi macam babi. Dan ada juga yang bagi pandangan rupa tak ubah. Yang ubah tu perangai. Perangai jadi perangai kera, perangai babi. Perangai kera maksud dia tak tahu malu. Tak reti malu, tak tahu malu. Dia akan main suasana, manusia tak tahu malu. Perangai babi, penting diri sendiri. Rupanya akan main menyekik tu. Manusia mula penting diri, manusia mula tak tahu malu. Tu kalau berubah sikap lah. No? Boleh no? Cetik ni semua poin-poin ni bagi siap-siap abang cetik dah. No? Siapa yang tak ada kitab ni kalau berhajat kita ada sikit gitu. Ada sebuah apa? Kat kotak warna hijau. Baik. Sahabat tanya, bila berlaku perkara ini ya Rasulullah? Bila jadi benda ni ya Rasulullah? Nabi bersabda, apabila berleluasa muzik dan nyanyian.
Rupanya bila muzik banyak, kita akan tengok bala dia, gempa bumi banyak. Muzik banyak, tanah runtuh banyak. Muzik banyak, manusia mula berubah perangai. Sebab tu kalau boleh muzik, suasana ni akan berlaku dalam dunia. Memang dalam dunia keluar ni. Hari ni manusia jadi satu gila hedonisme. Dia gila muzik, gila hiburan. Dia syok nak berhibur. Kita yang mengaji kalau boleh beringat, takat mana boleh elak, kita elak lah. Takat dengar sikit-sikit habuan serabut ustaz, dengar satu dua lagu, okey lah. Tapi jangan biar hari-hari dengar lagu. Jangan. Ayah-ayah kalau boleh elak benda ni dalam rumah, elak. Boleh elak benda ni dalam kereta, elak. Takat mana kita boleh elak, elak lah. Kita ada cucu duduk dalam rumah, kalau boleh tak usah bagi dengar lagu sangat. Sikit-sikit tu tak apalah. Lagu-lagu lara merepek ni jangan bagi dengar sangat. Ni sampai hari-hari nak pergi kerja, dengar. Nak pergi mana, dengar. Tak dengar lagu tak boleh duduk. Pergi kerja hari-hari lagu. Dia kira dengar lagu ya. Rupanya Abdullah bin Mas'ud sebut, lagu hak merepek ni disebut, saya catat no. Lagu hak merepek ni, dia bagi timbuk, lagu merepek bagi tumbuh sifat munafik dalam hati manusia. Abdullah bin Mas'ud sebut, lagu yang lara, muzik lara ni, merapu-merapu ni, dia bagi tumbuh sifat munafik dalam hati manusia. Dia kata seperti mana air menumbuhkan tanaman. Air kita pergi tuang kat tanaman, dia tumbuh nanti segar. Macam itulah muzik. Duk dengar selalu, dia tumbuh munafik dalam hati kita tu, jadi kuih lama, kuih tebal. Lepas tu lagu kena kurang sikit. Ustaz, saya dengar dekat satu lagu Ustaz, habuan serabut-serabut, dengar sikit Ustaz, lepas tu tutup lah. Jangan jadikan dia kebiasaan sudah. Tak boleh duk tak dengar lagu. Tak boleh duk kalau tak ada lagu. Oh, kacau. Boleh kan? Pakat-pakat jagalah apa ni. Nah, yang ni lah. Tapi suasana akhir zaman dia tetap berlaku ni. Benda ni memang jadi ya. Tapi kita takat mana boleh jaga, kita jagalah. Baik. Nombor 20. RM 19. Nombor 20, ramai peminum arak dan arak dihalalkan. Dihalalkan tu maksudnya dilesenkan. Nah, dihalalkan tu maksudnya dilesenkan. Bukan arak tu halal dah, arak tetap haram. Tapi maksudnya dilesenkan. Tanda akhir zaman, yang minum arak ramai. Tak payah bincang. Arak lesen Ustaz. Hak mana ada lesen, arak tu halal. Hak mana tak ada lesen, arak tu haram. Hak tu kena rampai pasal arak haram. Padahal semua haram. Tapi ni suasana dalam dunia semua menjadi macam tu. Dia akan main satu suasana, arak ni jadi benda biasa. Kita hak mengaji ni, saya rasa tak ada seorang kot pernah tengok betul arak. Tak ada siapa kot pernah duk tengok arak depan-depan betul-betul. Pasal Allah Ta'ala jaga kita daripada benda haram tu. Kita pergi kerja, kadang tempat kerja kita tak jumpa. Kita duduk di rumah tak nampak. Takat tengok dalam TV apa tu ada Ustaz, tapi betul-betul tak ada. Tapi berapa banyak manusia Allah Ta'ala jadikan hidup dia dengan arak. Dalam rumah ada arak, pergi tempat kerja ada arak, duduk dalam kereta ada arak, duduk tempat mana-mana ada arak. Pergi mana hidup tak boleh dengan arak. Dia tak boleh tidak dengan arak, dia mesti ada arak. Orang Islam ni bukan orang kafir, orang Islam ni. Jadi suasana ni akan berlaku. Cuma nak minta yang mengaji pakat jagalah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat disebutkan dalam hadis tersebut, meminum arak. Ada tak ada tanda akhir zaman orang minum arak? Lambak raih mudah belum. Cuma nak sebut orang minum arak ni minum setitik pun masalah. Setitik bukan banyak, setitik pun masalah dah. Apatah lagi haduk minum kerak. Tak. Harap-harap pakat jagalah noh. Ni yang mengaji ni jaga, tak ada masalah apa. Okey noh. Baik. Tanda ke-21. Antara tanda akhir zaman, membina bangunan tinggi-tinggi. Rupanya tanda akhir zaman ni pembinaan bangunan tu mula nampak tinggi. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril, sewaktu Jibril tanya tentang kiamat, aku sebutkan kepada kamu tanda-tandanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya berkaitan dengan tanda kiamat, lalu Jibril bagi tahu pada baginda antara tanda dia, apabila pengembala kambing meninggikan bangunan, maka itu di antara tanda kiamat. Apa maksud dia Ustaz?
Saya banyak, makna dia banyak. Saya bagi 3, ayah tulis kat buku tu. Nombor 1, tanda kemewahan dibuka oleh Allah Ta'ala. Nabi kata, kamu nak tengok tanda kiamat, tengok pengembala kambing bina bangunan tinggi-tinggi. Apa makna dia Ustaz? Makna nombor 1, tanda kemewahan dibuka oleh Allah Ta'ala pada orang Islam. Rupanya tanda nak kiamat, orang Islam mula-mula pakat jadi kaya belaka. Tu tanda nak kiamat tu. Dan Allah tak payah bincang, memang pakat kaya belaka. Cek manusia-manusia kaya dalam dunia ni. Tu, haduk pegang bola sepak lah. Antara kalau EPL yang paling power lah ni Manchester City Tokeh dia orang Arab lah. Kan? Arab kaya berdengar. Antara kelab terkaya di dunia lah ni PSG pun antara yang besar kaya juga. Tokeh dia Arab lah. Sok-sok lah kah? Kira kalau Stan Kroenke tu kira kalah lah. Kenal Kroenke? Tak kenal tu. Dia pemilik Arsenal. Abramovich Chelsea Abang kita pakai jersey dia faham lah, insya-Allah. Baik semua melawak nah. Makna nombor 2, ni ibu-ibu terpetia ustaz ni. Nombor 2, maksud dia pengembala kambing bina bangunan tinggi-tinggi. Maksud nombor 2, tulis kat situ, orang miskin mula jadi kaya. Rupanya itu juga maksud pengembala kambing buat bangunan tinggi-tinggi. Tanda akhir zaman, pengembala kambing buat bangunan tinggi-tinggi. Maksud dia orang miskin mula jadi kaya belaka. 2. Makna nombor 3, tulis kat situ, orang Arab bina bangunan tinggi-tinggi. Itu makna nombor 3. Pengembala kambing tu siapa dia Ustaz? Orang Arab lah. Orang Arab kan banyak bela kambing. Maksud dia orang Arab mula buat bangunan tinggi-tinggi. Saya rasa tak payah bincang no. Tanda ni mula keluar tahun 70-an kan? 70-an ke 80-an. Sejak dunia Arab ni mula jumpa minyak. Lepas start jumpa minyak mereka pakat jadi gila. Nak kata gila tu tak betul ingat lah. Mula jadi macam nak tahu, jadi semangat sungguh nak bangun negara masing-masing. Lah selepas beberapa puluh tahun boleh tengok semua negara Arab pembangunan ni pun semua tak tahu nak cerita. Ni Arab Saudi duk tunggu masa sikit hari siap bangunan paling tinggi dalam dunia. Hari tu kita dengar Dubai tu pun dah gayak dah, 700 lebih kat 800 meter tu, tinggi dah. Sekali kan KLCC Malaysia susun 2 kali KLCC baru sama tinggi dengan hak ada di Dubai. Lebih kurang tu lah. Hak Arab Saudi duk buat lah ni, tinggi dia hampir 1 kilometer, 1000 meter. Kita pun tak tahu, pulun sangat nak buat tu. Ni yang Nabi sebut Raih lah 21. Wah. Tanda ke-22. Semua rate sampai 21 semua rate belakang. Mana keluar dah. Tanda ke-22, bermegah-megah dalam masjid. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia mula bermewah-mewah dalam masjid. Apa maksud dia Ustaz bermewah dalam masjid? Ayah boleh buat 2 catatan kat situ. Ni saya bagi ni poin-poin terjemahan dia aja. Kita catat dia. No? Nombor 1 tulis situ, mula mengikuti perangai Yahudi dan Nasrani. Mula mengikuti perangai Yahudi dan Nasrani. Itu makna nombor 1. Orang Islam mula bermegah dalam masjid ni, maksud dia Ustaz, orang Islam mula tiru perangai Yahudi, mula tiru perangai orang Nasrani. Itu makna nombor 1. Makna nombor 2 tulis kat situ, mementingkan pembangunan. Duk kira buat bagi besar bagi nampak kemas, bagi nampak cantik, mahal lah apalah, tetapi mengabaikan pengimarahan. Tu pun tanda akhir zaman juga. Masjid buat bagi besar Ustaz, tapi nak buat program dalam tu tak bagi. Nak buat majlis ilmu dalam tu cantai. Nak buat aktiviti apa-apa tak bagi, semua tak bagi. Kira main semayang balik tutup. Lah time penyakit bab lain, time penyakit tu bab lain. Tapi waktu time normal biasa ni, masjid disekat daripada dihidupkan. Rupanya kalau ada macam tu tanda nak kiamat lah. Kira buat bagi cantik-cantik, tapi pengisian tak ada. Rupanya tu tanda nak kiamat. Right lah nombor 22. Baik. Ada no. Nombor 23, ada soalan tegak ni. Kau nak tanya apa-apa? Kan?
Kita nak mengaji tentang tanda kiamat je ni. Hak belakang-belakang ni dia jenis baca macam tu, boleh tengok terus. Baca boleh tengok terus. Hak belakang-belakang ni ringan sikit. Awal-awal dulu jangan beletiak banyak tu. Tanda ke-23, anak-anak derhaka ibu bapa. Hadis Jibril yang panjang tentang soalan kepada Nabi SAW, aku khabarkan tentang tanda-tandanya, kata Jibril, apabila hamba melahirkan tuan. Tanda akhir zaman, Nabi sebut apabila hamba melahirkan tuan. Tu tanda nak kiamat. Apa maksud hamba melahirkan tuan ni Ustaz? Ayah boleh buat catatan di bawah tu. Nombor 1, tulis kat situ, anak derhaka ibu bapa. Nak tengok tanda akhir zaman, tengok anak mula jadi tuan. Maksud anak jadi tuan ni, anak mula derhaka mak bapa. Kalau banyak suasana tu berlaku, tu tanda nak kiamat tu. Ada tak ada? Ada tanda ni? Ada kan? Saya nak minta tolong satu boleh tak? Ni lari tajuk lah sikit. Nak minta tolong yang main mengaji hari ni, siapa yang tak ada mak ayah, siapa yang ada mak ayah tu masih ada, nak minta tolong sungguh-sungguh, tolong perbetul kehidupan kita dengan mereka. Tolong jaga mereka bagi elok. Tolong jaga hati mereka sementara mereka duk ada. Ustaz, sakit hati Ustaz? Tak, sakit hati tak sakit hati, jagalah, minta tolong sungguh-sungguh. Pasal itu antara jalan paling senang untuk kita masuk syurga. Jalan senang masuk syurga, jalan mak bapak. Pintu syurga tengah-tengah, pintu syurga kan banyak. Ustaz-ustaz domai cerita bulan apa di dalam syurga ada satu pintu nama Ar-Rayyan, yang masuk ke pintu tu orang puasa. Pintu tu banyak. Salah satu dia Ar-Rayyan je lah. Tapi pintu syurga tengah-tengah, pintu mak bapak. Lepas tu minta tolong dengan mak bapak buat bagi elok. Sebab ada dua benda Allah tak payah bayar cash. Tuhan bayar cash atas dunia lagi. Akhirat satu hal, atas dunia Tuhan balas siap dah. Nombor 1, kalau hak baik sedekah. Sedekah siapa buat baik atas dunia ni, sedekah banyak, atas dunia Tuhan balas dah. Kan? Sebab tu tumpang ada 3-4 hari ni sedekah lagi banyak tu. Tu ada tabung, kalau tak tahu nak pergi mana boleh tabung tu. Tu, Darul Hadis pun tengah nak buat apa? Pembangunan 4 tingkat asrama. Kalau rasa nak buat wakaf apa boh. Maksud dia sedekah Tuhan bayar cash. Satu. Yang kedua, Tuhan bayar cash derhaka mak bapak. Siapa buat tahana kat mak bapak dah, memang atas dunia kena lah. Tak payah tunggu mati atas dunia Tuhan balas. Lepas tu yang main mengaji hari ni, siapa ada mak bapak, tolong perbetul balik. Mereka buat perangai ke apa kan, sabarlah buat macam mana, sabarlah. Kita anak sabarlah. Satu. Siapa yang main mengaji hari ni, mak ayah dah tak ada dah. Mak ayah saya tak ada dah, meninggal Ustaz. Kita sebagai anak buat kebajikan banyak-banyak kat mereka. Kan? Buat kebajikan, buat apa pun ni, tambah bulan Ramadan kan, buat apa pun niat, ya Allah, pahala ni hadiah ke mak pak aku sekali, pahala ni bagi ke mak pak aku sekali, apa aku buat ni bagi ke mak pak aku sekali. Saya buka puasa sambil-sambil duduk makan tu, ya Allah, aku puasa hari ni, pahala ni bagilah ke mak pak aku sama. Apa saja benda baik kita buat, hantar pergi kat depa sekali. Pasal depa dah tak ada. Boleh faham tu? 2. Dan yang mana hari ni main mengaji jadi mak bapak pula. Kita lah duk status mak bapak, kita ada anak. Nak minta tolong lah ayah-ayah yang jadi mak ayah, tolong belajar, bukan belajar lah, kalau boleh tolong ringankan diri kita ni, maafkan anak-anak. Anak-anak buat macam-macam benda merapu, betul mereka buat sikit hati, mereka tak peduli kat kami. Kalau boleh maafkanlah mereka. Sebab kalau kita tak maafkan mereka, hidup mereka susah. Kalau bahasa kasar sikit, kita panggil sel, hidup dia sial terus, jadi sel terus. Kalau mak pak marah, khususnya mak lah, kalau anak-anak mak lah. Kalau mak duk berasa hati, anak ni hidup sel, tak jadi kan. Hidup dia 1001 masalah. Dah Ustaz, kalau sikit-sikit boleh maaf Ustaz, ni hari-hari duk buat Ustaz. Anak-anak yang buat perangai kat mak bapak, cuba tengok hidup dia memang sel terus. Tak payah bincang panjang lah. Tak payah bincang panjang lah. Hidup memang tak jadi lah. Tak payah duk kata hidup bahagia lah, apa dah so duk mohong lah. Memang tak jadi lah. Lepas tu kalau boleh minta tolong no, yang mana ada mak ayah, saya dah bagi tahu cara. Hak mana tak ada pun dah bagi tahu cara. Hak mana duk jadi mak ayah lah ni, maafkanlah anak. Kalau tidak, hidup anak kita tak jadi. Memang tak jadi semua. Tak Ustaz, geram Ustaz. Lah betul lah, Nabi kata tanda kiamat. Memang dia akan keluar. Memang keluar. Boleh jadi dia berlaku kat anak kita sendiri. Boleh jadi. Tapi kita minta tolong, yang main mengaji jangan buat dekat mak bapak masing-masing. Itu sahaja.
Tanda ni akan keluar, cuma kita yang mengaji jangan buat. Boleh noh? Satu. Baik, yang kedua, kesan peperangan. Apa maksud kesan peperangan tu? Dia macam ni. Nak tengok tanda akhir zaman, hamba melahirkan tuan. Maksud dia macam ni. Kita ambil Amerika serang Afghanistan lah, contoh mudah. Amerika serang Afghanistan. Orang laki-laki Afghanistan semua kena tembak belakang, mati. Orang perempuan Afghanistan selalunya, orang kafir kalau dia serang negara orang Islam, ni lah yang selalu mereka buat. Yang laki-laki ni mereka tembak, hak perempuan mereka buat apa? Rogol. Hak tu biasalah, mana-mana tempat dalam dunia ni, kafir kalau masuk negara orang Islam, itulah yang mereka buat. Hak laki mereka tembak bagi mati, semelih ke apakah, hak perempuan mereka pakai rogol ramai-ramai. Tu yang dulu Serbia masuk Bosnia, berapa banyak anak-anak yang lahir dalam keadaan tak ada bapa. Pasal apa? Orang perempuan Bosnia kena rogol. Hari tu kita dengar apa Rohingya, berapa banyak tentera junta Myanmar masuk rogol. Dia orang kafir masuk negara orang Islam macam tu lah. Depa macam nak lepas geram ke apa kita pun tak tahu, tapi depa buat ikut suka. Bila depa rogol orang perempuan Islam ataupun orang perempuan tu mengandung 9 bulan beranak, anak yang lahir tu anak apa? Anak tuan yang datang menjajah, anak tuan tentera yang menjajah. Yang beranak ni siapa? Hamba yang kita sebut sebagai tawanan. Dan benda ni cuma jadi bila berlaku perang. Maknanya Nabi nak bagi tahu tanda akhir zaman apabila banyak berlaku perang. Ada tak ada? Dah, right, nombor 23. Okey. Boleh ke ni? Boleh no? Nombor 24. Berlaku pembunuhan. Right lah. Pembunuhan tu catik sikit kat tepi buku tu, peperangan. Ni sambungan daripada hadis 23 ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tiba hari kiamat sehingga banyak berlaku al-haraj. Al-haraj. Mereka bertanya, apakah al-haraj ya Rasulullah? Baginda menjawab, pembunuhan. Ataupun saya tengok ada satu tulisan, dia sebut macam ni noh. Al-haraj ni apa maksud dia Ustaz? Al-haraj ni bunuh lah, peperangan, pembunuhan lah. Tapi dia sebut maksud dia sehingga yang membunuh, hak pi bunuh ni dengan yang terbunuh, hak mati tu tidak tahu sebab apa mereka dibunuh. Rupanya yang kata al-haraj ni akhir zaman akan main satu suasana perang banyak sampai satu tahap yang pi bunuh ni tak tahu pasal apa dia kena bunuh dia ni. Tapi dia dapat arahan kena bunuh. Tak tahu pasal apa. Jadi dia pi bunuh. Hak kena bunuh pun tak tahu pasal apa kami kena bunuh. Kami buat apa? Rupanya ni di antara suasana yang akan berlaku di akhir zaman, yang bunuh, yang kena bunuh tak tahu pasal apa dibunuh. Dan saya rasa hari ini memang dah terang-terang berlaku, tak payah bincang panjang kan. Ayah boleh tengok kadang-kadang negara tu perang dengan negara ni, perang yang boleh terakhir no? Perang tu negara dengan negara. Azan no? Okey, kita bagi azan no. Saya kita sambung ulasan ni. Kita sambung sikit lagi no. Di antara tanda akhir zaman, tajuk yang ke-24, berlaku pembunuhan, maksudnya peperangan. Saya dah sebut dah tadi, peperangan yang berlaku ni sampai satu tahap yang bunuh tak tahu pasal apa dia pergi bunuh, yang terbunuh pun tak tahu pasal apa dia jadi mangsa, nak kena jadi sasaran dibunuh. Tu suasana yang berlaku lah. Ayah boleh buat catatan sikit kat buku tu. Mula pada zaman Sayyidina Osman. Rupanya suasana yang berlaku ni, ada ulama kata dia start pada zaman Sayyidina Osman. Kan zaman-zaman hujung Sayyidina Osman tu banyak ada pemberontakan dan sebagainya. Kadang-kadang yang turun pergi berontak tu ketua tahu pasal apa pergi berontak, hak anak buah kan tahu pun, dia kira follow tu suasana akhir zaman. Dan suasana tu start daripada zaman Sayyidina Osman belakang tu, dia mari sampai zaman kita lah no? Saya kalau nak saya sebut ringkas-ringkas lah, saya ada agak buat catatan sikit. Hak ni tak payah tulis tak apa. Ada satu kitab tanda akhir zaman juga, Dr. Muhammad Arifi. Dia senarai, dia kata cuba tengok contoh lah. Orang mati banyak, tak tahu pasal apa mati. Dia kata perang dunia pertama, dia kata 15 juta rakyat meninggal. Rasanya 15 juta bukan semua tahu pasal apa dia kena bunuh, tapi mati. Perang dunia kedua 55 juta. Perang Vietnam saja dengan Amerika hari itu 3 juta. Perang saudara di Rusia 10 juta mati.
Perang saudara di Spanyol 12 juta mati. Perang Iran-Iraq tahun 1980-an dulu, isu minyak tu, 1 juta mati. Perang Amerika-Iraq pun lebih 1 juta mati. Banyak yang mati, tak tahu siapa. Kadang duduk di rumah kerajaan, duduk tengah perang, dia duduk di rumah, peluru sampai mati. Contoh macam tu lah, lebih kurang. Nak sebut kata akhir zaman akan berlaku suasana macam tu. Baik, tajuk ke-25. Pasar yang berdekatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tiba hari kiamat sehingga banyak berlaku fitnah, huru-hara, jadi serabut, suasana serabut, banyak penipuan, orang cakap bohong makin banyak, dan pasar yang berdekatan. Ayah yang main mengaji hari ni saja kongsi sikit lah. Start daripada 25 ni, 25 ke belakang ni, ada beberapa hadis yang tajuk dia lain, makna dia lain. Tajuk lain tapi makna lain. Salah satu dia yang ni, pasar yang berdekatan. Tanda akhir zaman Nabi sebut pasar berdekatan. Betul ke pasar berdekatan? Tuh, mana ada? Pasar ni maksud dia bandar. Bandar. Pasar ni maksud dia bandar. Bandar ni berdekatan ke tak? Tak. Bandar duduk di tempat dia masing-masing lah. Bandar Georgetown di Georgetown. Bandar Kuala Lumpur di Kuala Lumpur. Bandar Tokyo di Jepun. Bandar tidak berdekatan. Bandar ni duduk di tempat dia masing-masing. Habis tu apa makna hadis ni Ustaz? Boleh tulis kat buku tu ayah-ayah sekalian. Tulis situ. Ini tanda kemajuan sistem pengangkutan. Itu maksud dia. Tanda akhir zaman akan muncul kemajuan sistem pengangkutan. Rupanya bila dekat-dekat nak kiamat, kamu akan tengok sistem pengangkutan ni jadi maju sehingga membuatkan bandar dengan bandar tu jadi dekat. Tu yang kata pasar jadi dekat lah. Dulu kita nak pergi Kuala Lumpur, contoh simple, kita nak pergi Kuala Lumpur, dulu zaman dulu 2 hari naik bas. Bila zaman makin maju 8 jam naik kereta, naik apa Ustaz, pergi sampai ke sana, depa buat jalan lalu ke Ipoh, Lumut lah apalah, 8 jam. Bila zaman makin maju 4 jam lebih ya. Sekarang ni naik highway. Lah zaman makin maju, lah sejam ya, pergi sebelah tu ya. Sebelah tu ya. Saya sebelah tu ya, sejam. Saya PKP ni stop salah. Saya kuliah pagi-pagi pukul 7 lepas mayang subuh tu hantar anak sekolah. Tak anak sekolah. Bini tanya, abang kuliah duha di mana? Duha kuliah di mana? Gombak. Gombak. Kuliah zuhur Gombak. Ni anak petang siapa nak ambil di Kulim? Abang ambil. Ustaz buat macam mana? Habis hantar anak semua, siapa dah habis ni? Naik flight pukul 8, naik flight. Turun sana pukul 9, pukul 10 ngejak. Perang. Sagi pukul 12 ngejak lagi. Perang. Habis pukul 2 sembahyang jamaah semua siap, naik flight daripada Subang balik mai sini. Pedarah balik Kulim pukul 4.30, pukul 5 ambil anak. Malam ngejak Padang Serai. Gombak dengan Kulim dekat. Siapa dekat? Kemajuan sistem pengangkutan. Dia tu makna. Boleh rate lah. Memang jadi pun. Tajuk ke-26. Tanda akhir zaman, masa dirasakan pendek. Yang ni selalu kita duduk dengar. Rupanya yang ni pun banyak makna agaknya tu. Ada banyak makna. Cuba tengok lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tiba hari kiamat sehingga masa berdekatan dirasakan pendek. Hadis yang kedua bawah tu, tidak tiba hari kiamat sehingga masa dirasakan pendek. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti percikan api. Apa maksud dia Ustaz? Ayah-ayah boleh catat kat buku tu. Nombor 1, maksud dia jarak dalam perjalanan. Rupanya antara tanda akhir zaman, jarak dalam perjalanan ni jadi pendek. Bila start jadi pendek, tu tanda nak kiamat. Dia start jadi pendek tu dengan apa Ustaz? Kemajuan sistem pengangkutan. Bila sistem pengangkutan maju, masa satu tempat ke satu tempat tu jadi pendek. Tu yang tadi dulu Kuala Lumpur 2 hari. Sekarang ke Kuala Lumpur 4 jam. Lagi kemas 1 jam ya. Masa aku jadi pendek. Rupanya tu tanda akhir zaman. Satu. Yang kedua, ayah boleh tulis kat buku tu, kemajuan dalam sistem kehidupan.
Apa dia Ustaz kemajuan dalam sistem kehidupan ni? Tulis kat situ moden. Moden. Kemodenan lah, moden. Kalau rasa nak ulas sikit, saya rasa yang main mengaji hari ni ramai yang usia 40-an ataupun 50-an ke atas pun ada kan. Siapa yang 50 tahun ke atas boleh bantu saya lah kalau saya silap. Pasal saya tak sempat zaman ni. Ayah perasan tak? Siapa-siapa yang di sini umur 50 tahun ke atas, ingat tak dulu masa kecil-kecil, masa duduk dengan mak ayah masing-masing? Kan dulu masa dulu-dulu ni, kan waktu malam lepas mayang isyak tu, selalunya lepas isyak buat apa? Haji buat apa je? Lepas isyak. Dulu masa kecil-kecil tu. Tidur tu. Tak buat apa. Semayang isyak pun dah, oh dia jujur sangat ni. Balik tengok TV tu. Okey, baik. Saya sebut dalam bahasa mudah. Ada setengah orang, kalau perasanlah dulu-dulu ni, zaman tahun 40-an, 50-an dulu, kan lepas mayang isyak ataupun bila main malam tu, tak tahu nak buat apa. Lepas tu Ustaz, lena. Perasan tak? Lena. Kira lepas mayang isyak tu kalau ni, lena. Pasal apa Ustaz lena? Pasal tak ada apa. Apa pun tak ada. Lampu jalan pun tak ada. Kereta pun tak ada. Apa pun tak ada. Lena. Bila lena Ustaz rasa puas dah. Jaga-jaga gelap weh. Sambung lagi lena. Jaga-jaga tengok gelap lagi. Sambung lagi. 3-4 kali jaga baru cerah. Padahal dulu pun 12 jam juga malam. Malam 12 jam. Sekarang pun 12 jam. Sama ya. Tapi beza kat mana Ustaz? Pasal dulu tak ada apa. Lah bila akhir zaman, rupanya akan main satu suasana moden. Kita akan disibukkan dengan alat-alat yang moden ni. Rupanya bila orang pakai kalut dengan alat-alat moden ni, dia tak perasan masa berjalan je tu. Ya. Faham tak? Tak apa faham. Satu contoh simple, ayah-ayah ibu-ibu di rumah masing-masing ada tu. Natang lah ada tu. Televisyen. Kita duduk tunggu lenggak tengok televisyen tu. Tengok bola lah contoh. Tengok bola. Kadang 2 jam. Kan perasan pun. Masa jalan 2 jam. Tak perasan. Pasal apa? Pasal kita duduk kalut tengok TV tu. Ni, anak kita lagi teruk ni. Kita ingatkan pukul 10 masuk bilik, masuk nak lena. Rupanya dia duduk main menetang ni. Duduk main game ke apakah. Sampai pukul 1, pukul 2. Dia sibuk dengan alat. Sibuk dengan benda moden ni. Dia tak perasan masa duduk jalan. Faham tak maksud dia tu? Rupanya hadis ni nak bagi tahu kita akhir zaman akan berlaku satu suasana moden dalam kehidupan manusia. Manusia sibuk dengan suasana moden tu, dia tak perasan masa berlalu. Rek umur 26 lambak ada. Nombor 27, tersebar syirik dalam masyarakat. Tak payah baca rek terus berjalan. Rek terus lah sampai negara Arab pun ada balik tokong lah. Tak payah bincang banyak rek. Nombor 28, boleh kono. Banyak kerosakan, putus silaturahim, jiran yang buruk. Yang ni ambil sikit-sikit ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba kiamat sehingga berleluasa maksiat. Maksiat makin banyak. Putus hubungan silaturahim. Hak mana ada adik-beradik apa semua ni makin lama makin keli adik-beradik. Dan juga jiran yang buruk. Maksud dia orang keliling ni, kira kalau duduk tu Ustaz, kira berkeli dengan orang keliling. Ada tak ada? Ada tak ada lah? Dah, tak payah bincang panjang. Tulis kat bawah buku tu, tulis itu, muncul banyak penyakit masyarakat yang merosakkan orang Islam. Muncul banyak penyakit masyarakat yang merosakkan orang Islam. Dekat-dekat nak kiamat, penyakit yang rosakkan orang Islam ni makin banyak. Saya minta izin sampai 1.35 no, Twitter nanti. Nah, rupanya akhir zaman akan muncul banyak penyakit macam ni. Cuma yang main mengaji hari ni minta tolonglah no. Nombor 1, Nabi sebut maksiat berleluasa. Yang main mengaji hari ni kalau boleh tolong jaga, jangan duk buat benda merapu. Kalau benda haram tinggal, jangan buat. Biarlah tanda ni keluar, tapi kita yang main mengaji jangan buat. 1. Yang kedua, putus silaturahim. Kalau boleh yang main mengaji ni jagalah hubungan silaturahim, takat mana boleh jaga. Jagalah, jangan jadi orang yang memutuskan silaturahim. Jangan. Tanda ni akan keluar, tapi kita kalau boleh jagalah. Takat mana lebih-lebih kurang tu pejam-pejam mata sudahlah. Sikit-sikit berasa hati apa tu pejam-pejam mata sudahlah. Kalau boleh jagalah. Jangan kita jadi sebahagian pada tanda kiamat. Tu ya. Dan yang ketiga, jiran yang buruk. Jiran ni jaga sikit nah.
Yang ni saya duk boleh tiap kuliah duha. Siapa yang berhajat nak mari, marilah. Hari tu kita mengaji berkaitan dengan jiran. Kata jiran ni jaga sikit lah. Nabi mai pesan, Jibril mai pesan dekat Nabi suruh jaga hubungan dengan jiran ni. Turun dia cerita, buat baik dengan jiran, buat baik dengan jiran, buat baik dengan jiran. Sampai Nabi bersabda, hatta dhanantu annahu sayuwarris. Sampai aku rasa jiran ni macam boleh reta pusaka. Rasa macam jiran ni macam orang yang layak terima pusaka. Nak abang kita dekat sungguh. Sebab tu yang mengaji hari ni dengan jiran jaga sikit lah. Puasa menyengit, tarawih menyengit, Quran menyengit, sedekah menyengit, duk buat amalan cantik, tapi dengan jiran masalah. Hari kiamat nanti amalan baik kita semua pahala dia pergi kat jiran tu. Macam kita sakitkan dia bah. Betul nak jaga tu. Dengan jiran ni jaga sikit lah. Minta tolonglah. No? InsyaAllah. Baik. Tanda ke-29. Sikit je. Boleh no? Kita berhenti dekat 29 dia. Minggu depan kita habis sebelah. Sebelah tak banyak lah. Boleh habis. Hari ni pun baca 12 ni. Minggu depan baca sebelah. Yang ke-29. Tajuk dia lain. Makna dia lain lah. Kaum yang mewarnakan rambut. Siapa baca tajuk ni, kaum yang mewarnakan rambut, dia akan terjemah akhir zaman orang akan buh warna rambut, buh dye rambut ke, buh warna rambut ke. Dia akan terjemah kot tu. Padahal makna dia bukan kat situ nah. Tengok nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu kaum yang menginai, yakni mewarnakan rambut dengan warna hitam seperti bulu burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau syurga. Akhir zaman akan muncul satu kaum yang kaum tu mewarnakan rambut dengan warna hitam seperti bulu burung merpati. Mereka tidak akan cium bau syurga. Ayah-ayah yang mengaji hari ni tahu kan, apa nama mewarnakan rambut dengan inai. Mewarnakan rambut hukum dia harus boleh, tapi dengan benda-benda tertentu. Dengan inai boleh. Dia jadi oren, rambut kita sikit macam karat tu, itu tak apa. Dengan katam, ada sejenis cecair katam di Mekah, ada katam boleh. Tapi bubuh warna rambut dengan warna hitam hukum dia haram, tak boleh. Ayah-ayah umur 40-50 duk buh rambut bagi jadi hitam balik, tak boleh. Rambut warna hitam tak boleh. Malingkan perang boleh lah. Nak masuk perang, ambil buh semua rambut warna hitam. Pada gigi semua tak ada lah. Rambut semua hitam. Musuh tengok tu, dia mereka ni semua muda-muda. Dalam perang tu bab lain. Tapi biasa-biasa buh rambut warna hitam tak boleh. Baik. Hadis ni nak cerita apa Ustaz? Nak cerita kata buh rambut warna hitam ke? Tak. Hadis ni nak cerita, siapa nak tulisnya lah? Tulisnya no. Akan muncul orang tua berjiwa muda. Itu maksud dia. Tanda akhir zaman akan muncul orang tua. Orang tua ni kalau dalam bahasa buku ni 40 lah. Sebab 40 tu kira tua lah, boleh panggil syekh. Kan? Syekh. Perkataan syekh tu boleh panggil dekat orang umur 40 ke atas, boleh panggil syekh. Orang kaya boleh panggil syekh. Orang berilmu kita boleh panggil syekh. Jadi syekh ni 40 tahun ke atas boleh panggil syekh. Macam ni, Haji Zabidi, syekh. Boleh panggil syekh. Sebab apa? Usia lebih 40 boleh panggil syekh. Rupanya akhir zaman akan muncul orang yang umur 40 tahun ke atas ni, umur 40 lebih dah, 50, 60, 70. Tapi jiwa dia macam jiwa orang muda. Pemikiran dia macam pemikiran orang muda. Tindakan dia macam tindakan orang muda. Kira hidup dia tu macam hidup orang muda. Hidup, bukan orang muda hidup kira nak berseronok. Dia pun 60 lebih kira nak seronok ni. Orang muda kira tak peduli syurga, akhirat, dunia akhirat apa dia tak peduli. Dia 60 lebih pun macam tu juga. Orang muda kira nak bergembira, berseronok, dia pun kira nak seronok juga. Orang muda banyak dia buat benda tak betul, benda salah, langgak macam-macam, dia pun buat benda merepek itu juga. Kalau nak contoh mudah lah, ayah nak tengok ni sebagai penutup no. Orang tua jiwa muda ni, ayah kenal tak Pak Maun? Kenal Pak Maun? Ibu kenal? Tak kenal? Alah tu apa, Mahmud Jun tu. Kan ada cerita Piramli apa? Ada sekali tu kan dia duduk atas buku, atas kat kerusi dia tu. Kan dia, tersebutlah kisah. Ingat? Loh, tak kenal. Ya Allah, bagusnya orang Sungai Tiram. Tak tengok langsung TV tu. Kan ada kan dia duduk tengok cerita merapu tu kan. Kan bini dia kata, abang pergi beli susu apa tu ni. Dia kata suruhlah budak-budak. Kan budak-budak tak ada, dia pergi sekolah. Jadi aku nak kena beli. Abang kan nak minum teh lagi.
Kan dia keluar habis tu, sambil duduk jalan, itu tak kena, ini tak kena. Kan sampai dia tengok anak darab, ini yang kena. Kan Pak Ma'un tu kan? Kan tak ingat malam tu? Hak dia semua dengan tongkat, dengan biji tasbih. Abang nak pergi dah dengan syarahan. Ni yang biji tasbih dah, sementara tunggu orang bersyarah, boleh abang berzikir. Oh, kebat. Dia pergi dekat market tu, jumpa dengan kawan dia tu, apa tongkat ke mana, biji tasbih ke mana. Dia pakai baju dengan seluar Yankee apa semua, duduk nari ke tu. Kena kan? Itulah Pak Ma'un. Itulah contoh orang tua jiwa muda. Ada tak? Ada kan? Jadi kalau ada Yayah Raid nombor 29 tu Raid. Lepas tu sebelah perkataan rambut tu, sebelah perkataan rambut tu buat kurungan tu, di situ Pak Ma'un. Senang nak ingat. Dia tu Pak Ma'un. No, insya-Allah. Tajuk ke-30, wallahu alam. Ni nantilah kita sambung lagi sahabat-sahabat nak masuk bekerja semula. InsyaAllah mudah-mudahan ada 11 aja lagi dan habis sampai tamatlah insyaAllah. Jadi saya cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Cuma yang tadi saya pesan tentang mak bapak tadi, pakat-pakat jaga sikit nah. Pakat-pakat jagalah. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.